Dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Beliau mengatakan bahawa selepas perbincangan beliau dalam mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara, beliau mengatakan bahawa subsidi akan diberikan secara bersasar. Subsidi akan diberikan secara bersasar dan bukan kepada golongan kaya dan pemain industri. Namun, sudah pasti ada insentif-insentif yang akan membantu golongan pemain industri bagi membolehkan mereka juga dapat kita rangsang pertumbuhan industri. Jadi ramai yang tak faham apa maksud subsidi bersasar dan sebagainya. Jadi malam ni saya akan mulakan mukadimah saya dengan membicarakan tentang apa itu subsidi bersasar dan apa itu subsidi pukal. Okey. Tadi PM juga telah menyebut tentang subsidi minyak. Jadi subsidi minyak adalah satu contoh, tuan-tuan. Sebelum 1 Disember tahun 2014, subsidi minyak adalah sebahagian daripada subsidi pukal yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apa maksud subsidi pukal? Subsidi pukal maksudnya jumlah subsidi kalau dikira dari segi bulan Jun tahun 2014, setiap liter RON95 ialah RM1.93. Tetapi di dalam setiap liter ni, tuan-tuan, di dalam setiap liter ni ada subsidi kerajaan sebanyak 68 sen. Tak kira orang tu orang miskin ke, orang tu orang kaya ke, orang tu kelas menengah ke, semua orang bila beli minyak, dia akan dapat subsidi yang sama. Inilah yang dipanggil sebagai subsidi pukal, ataupun apa yang boleh kita jelaskan dalam bahasa Inggeris, ianya dipanggil blanket subsidi. Blanket subsidi ataupun subsidi pukal. Semua orang dapat sama, tak kira kaya, miskin dan sebagainya. So, dulu ketika saya berada di Kementerian Kewangan, kita dapati bahawa subsidi pukal ini, saudara, kalau kita teruskan subsidi untuk tahun 2014 saja, kos untuk subsidi RON95, diesel dan LPG, gas bermasak, kita memerlukan lebih kurang 22.34 bilion. 22.34 bilion hanya untuk subsidi 3 bahan bakar ini saja, tuan-tuan. Dan yang menyedihkannya, tuan-tuan, 70% daripada nilai subsidi ini pergi kepada golongan the M40 dan the top 20. Itu sebab hari ini selepas dapat briefing daripada Governor Bank Negara, dapat briefing daripada Kementerian Kewangan, dapat briefing daripada KPDNKK, dapat briefing daripada kementerian, macam-macam kementerian tadi yang memberikan briefing kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini lebih faham kenapa subsidi harus diberikan secara bersasar, bersasar kepada kumpulan yang sepatutnya dibantu, bukan kepada bukan secara pukal. Kerana kalau ikut kajian kami dulu tahun 2014, kalau kita berikan subsidi untuk petrol dan diesel kepada golongan semua rakyat secara pukal, 70% akan dinikmati oleh the top 20 dan juga the M40, kelas menengah dan kelas atasan. Hanya 30% akan dinikmati oleh golongan 40% pendapatan paling rendah, the B40. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, saya ambil contoh kenapa benda ni berlaku. Ini tuan-tuan kena faham. Kalau tak faham, memang tuan-tuan takkan faham kenapa. Okey. Jadi saya ambil contoh, the B40, apa kenderaan yang mereka pakai? Biasanya mereka menggunakan motosikal. Motosikal kalau pada bulan Jun tahun 2014, isi minyak tangki penuh mungkin 3 liter. 3 liter 68 sen. Dia boleh dapat lebih kurang RM2.04 subsidi daripada kerajaan kalau dia isi 3 liter penuh.
Kalau dia ada duit lebih sikit, dia ada kereta kancil ke, dia ada Myvi ke, okay? Kancil contohnya tuan-tuan, tangki penuh pada Jun 2014. Kereta ni boleh isi paling kuat pun kita goncang lah kereta ni, kita boleh isi lebih kurang dalam RM50. Kalau betul-betul gegar tu boleh masuk lah RM51. Tapi kalau isi RM50 tuan-tuan, subsidi yang dinikmati oleh the B40 ialah RM17.40. Berbanding kalau orang tu kelas menengah yang naik Perdana V6, yang menaik kereta Toyota Camry contohnya 2.0, kereta mereka ni boleh isi tangkinya pada Jun 2014, tangki penuh boleh isi RM150. Maknanya subsidi yang dinikmati oleh golongan kelas menengah ini 3 kali ganda lebih besar berbanding dengan the B40 tadi. Kalau orang yang hanya ada motor, lagilah teruk. Lagilah teruk. Motor ni tuan-tuan, mana ada isi yang boleh isi RM50. Kecuali lah orang tu ada GS Adventure. Kalau setakat pakai Harley Davidson yang paling besar pun, dia tak boleh isi RM50 tuan-tuan. GS Adventure memang boleh, boleh isi RM50. Jadi saudara, ini yang berlaku, ketidakadilan, jurang antara the B40 dengan top 20. Dan banyak B40 ni tuan-tuan, ada yang motor pun tak ada, ada yang naik basikal, ada yang tidak ada. Makcik-makcik kat kampung ni tak ada langsung tuan-tuan, tidak ada langsung nikmat yang mereka perolehi kalau kita bagi subsidi ni dalam bentuk subsidi RON95 dan diesel. Itu yang menyebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini merasakan ianya perlu bersasar. Kalaulah kelas menengah pun dapat 3 kali ganda berbanding dengan the B40 yang ada kereta dan bawa kereta setiap hari. Saya yakin B40 ni ramai yang pergi kerja naik motor, dan kereta ni hanya untuk mereka gunakan kalau nak jalan dengan family waktu malam, ataupun mereka nak jalan hujung minggu dengan family. Barulah mereka bawa keluar kereta ni tuan-tuan. Rata-rata mereka naik motor saja, atau naik public transport, ataupun naik LRT, MRT dan sebagainya. Jadi saudara, apa jadi kalau orang tu dia bawa R-Class, dia bawa S-Class, dia bawa kereta-kereta mewah, lagi besar kereta dia, lagi kuat dia punya petrol consumption, maka lagi banyaklah kerajaan kena subsidi mereka-mereka ini. Jadi inilah sebabnya tuan-tuan, pada 1 Disember 2014, disebabkan pada ketika itu harga minyak dunia jatuh disebabkan Amerika menghasilkan apa yang dipanggil sebagai shale oil, dan ini menyebabkan pengeluaran minyak dunia meningkat, dan negara-negara Saudi, negara-negara pengeluar minyak OIC, mereka pun enggan untuk mengurangkan pengeluaran minyak, walaupun Amerika dah meningkatkan pengeluaran minyak mereka 2,5 kali ganda daripada biasa. Kita lihat negara-negara OIC cuba nak bunuh shale oil Amerika ni dengan melambatkan lagi, dan ini menyebabkan harga minyak jatuh pada September 2014. Dan kita ambil peluang ini untuk menarik balik subsidi secara total, apungkan minyak mengikut harga pasaran, supaya rakyat boleh menikmati harga minyak mengikut harga minyak semasa. Dan memang berlaku lebih kurang 2 tahun harga minyak berada di tahap RM1.30 tuan-tuan. Sehinggalah harga minyak kembali pulih dan dia jadi mahal balik, menjadi RM2 lebih. Dan ini senario apa yang berlaku. Dan hari ini, selepas mendapat briefing daripada agensi-agensi kerajaan di dalam mesyuarat apa yang dipanggil sebagai Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara, maka Dato' Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa selepas ini subsidi kita akan fokus bagi kepada kumpulan sasak, secara bersasar. Makna lagi tidak ada lagi blanket subsidi seperti mana sebelum 2014 kita bagi kepada semua orang, tak kira latar belakang dia. Jadi bagi saya inilah satu tindakan yang betul, dan inilah apa yang selama hari ini kita buat dulu, dan kita ucap terima kasih kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan kenyataan bahawa
memang subsidi akan diberikan keutamaan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Kerana subsidi adalah bantuan daripada kerajaan kepada rakyat dia. Bila nama pun bantuan, nama pun pertolongan, nama pun subsidi, sewajarnya yang menerimanya mestilah golongan yang paling memerlukan. Jika kita ada lebih, barulah kita bantu kepada the M40. Dan jika kita ada lebih lagi, kita akan bantu kepada the top 20. Tapi tak adalah kita bagi bantuan kepada top 20 ni dengan bantuan dalam bentuk subsidi petrol. Sudah pasti ianya tidak memberi kesan kepada mereka. Tetapi bantuan tu sudah pastilah bantuan dalam bentuk memudah carakan mereka untuk memasarkan produk-produk mereka keluar negara, contohnya melalui MITI dan sebagainya. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk menggalakkan industri berkembang, dan macam-macam bantuan-bantuan yang boleh diberikan secara tidak langsung, insentif-insentif yang diberikan kepada kilang-kilang yang baru dibuka, contohnya, ataupun kita boleh bagi potongan cukai, ataupun tax exemption untuk beberapa tahun tertentu. Ini antara benda-benda yang mungkin boleh difikirkan oleh kerajaan baru selepas pembentukan kerajaan yang saya jangkakan mungkin akan berlaku dalam minggu ini. Dan kemungkinan besar Majlis Angkat Sumpah, saya rasa yang paling afdal sekali, kemungkinan besar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan pilih pada hari Jumaat. Subsidi bersasar ni tu, ya, dia ni ada orang tanya lah, ya, sebab dia agak memakan masa. So, jadi sebab nak buat mekanisme tu. So macam mana agak-agak tu, seberapa cepat tu boleh dia macam gini. Kalau nak melaksanakan subsidi bersasar, ini kita cerita berdasarkan pengalaman. Okey, kalau kita nak bagi subsidi dalam bentuk petrol dan diesel, dia ada banyak kelemahan, dia ada banyak pro dan kontra. Contohnya, katalah kita nak gunakan IC, kita nak gunakan IC untuk bagi subsidi petrol. Maknanya orang-orang yang sudah ada dalam daftar lembaga hasil dalam negeri, dikenal pasti sebagai golongan the B40. Kalau kita nak gunakan IC tu sebagai prasyarat untuk membeli petrol dengan harga subsidi, bagi saya ianya sangat tidak realistik. Kenapa saya kata tidak realistik? Pertama sekali, kita punya IC tu pun sendiri dia ada kelemahan dia. Apa jadi kalau contohnya kalau kita kira dari harga pada bulan Jun, orang yang beli gunakan IC, dia warga negara Malaysia dan dia B40, maknanya IC dia sudah mengenal pasti dia sebagai B40. Memanglah perlu masa untuk kita ada alat untuk imbas IC. Kena ada biometric system di setiap tangki minyak. Ini akan memakan masa. Pertama, dia akan memakan masa dan dia akan melibatkan kos kewangan kepada orang-orang yang mengusahakan Petropam. Dan sudah pasti mereka pun nak claim pada kerajaan juga benda ni. Dan last kali kerajaan kena menanggung kos yang begitu tinggi. Okey. Keduanya, sistem ni pun ada kelemahan kerana kita punya my card. Semua orang jaga my card mereka ni tak sama. Ada setengah orang dia jaga molek, dia letak dalam casing plastik, dia letak dalam wallet dia. Ada setengah orang dia punya IC macam lebih kurang macam bungkus nasi lemak. Macam saya, memang saya tak pakai wallet. Saya dah serik wallet hilang dan sebagainya. Saya memang tak pakai wallet. IC saya sentiasa ada dalam poket. So memang IC lebih mudah lusuh. Apa jadi kalau orang yang IC dia tu problem, dia punya chip tu tak boleh dibaca. Kalau contohnya tadi, kalau dia isi minyak, patutnya dia isi minyak, kalau katalah kita kira harga bulan Jun tadi RM1.98 satu liter, RM1.98 1 liter.
Disebabkan apa ni katalah harga minyak RM1.98 1 liter. Disebabkan bila dia swipe dia punya IC tu, sistem biometrik tu tak boleh baca chip dia. Chip dia rosak. Gosoklah pakai pemadam masih tak boleh baca. So apa akan jadi? Orang tu daripada bayar 1 liter RM1.98, dia kena bayar tambahan 68 sen. Dia kena bayar RM2 lebih. So cuba bayangkan kalau orang tu bawa kereta perdana, patut isi minyak RM150, tiba-tiba dia kena bayar RM200 lebih. Dan kemarahan itu berlaku di stesen minyak. Apa akan jadi? Mau terbakar stesen minyak tu. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau nak gunakan card system untuk determine siapa yang patut dapat minyak dengan harga bersubsidi dan sebagainya, dia akan ada masalah. Yang kedua, ianya juga terdedah kepada penyalahgunaan. Kalau kita gunakan fleet card contohnya, ada orang mungkin boleh jual kad dia tu, boleh jual status B40 dia tu, malah IC juga boleh diperdagangkan, dipinjamkan. Orang nak isi minyak, kalau industri isi minyak, dia pinjam B40 punya petrol, kita boleh letak limit kan. Tetapi ianya juga akan terbuka kepada penyalahgunaan dan sebagainya. So we can't afford to put penguatkuasa di setiap stesen minyak. Tak boleh. Satu kerja lah tambahan. Jadi saya mencadangkan kalau misalnya kita ada apa dipanggil cadangan untuk memberi subsidi petrol, lebih baiklah kita siap-siap bagi setiap bulan berapa jumlah yang kita nak bagi kepada golongan the B40 ni. Mungkin kita boleh kreditkan terus secara bulanan ataupun setahun 3 kali, seperti mana kita bagi BRIM dulu. Kita bagi kepada kumpulan sasar yang betul secara direct. Ini lebih baik. Kalau guna app pun salah tu. Apps. Sama jugalah. Ada setengah-setengah the B40 ni, mereka ni smartphone pun tak ada. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Malah kita nak bagi BRIM pun, kita minta nombor akaun pun ada yang nombor akaun pun tak ada. Sampai terpaksa gunakan voucher dan sebagainya. So perkara-perkara ini perlu diteliti lah. Ini akan ambil masa. Tetapi kalau nak mudah, macam nak mudah, saya difahamkan tadi Perdana Menteri mengumumkan bantuan sebanyak RM500 kepada DB40. Ada dengar? Palsu. Palsu dia kata. Palsu Belum palsu okay. Saya pun cari juga kan, ada juga orang cakap tadi, tapi tengok-tengok dalam apa ni tak ada. Mungkin palsu. Sekarang ni terlalu banyak berita-berita palsu tuan-tuan. Tolong pastikan jangan kita percaya bulat-bulat dengan berita-berita palsu ni. Ada yang mengatakan YB Ngah Komeng meminta supaya kerajaan mendesak supaya palsu palsu. Supaya kerajaan mendesak supaya UEC diluluskan. Ini semua UEC diiktiraf. Ini semua palsu saudara. Kalau ada donzong nak buat permintaan, itu biarkan. Itu hak dia orang untuk membuat permintaan. Tetapi saya yakin Perdana Menteri pun tidak akan semudah itu mempertimbangkan perkara-perkara yang boleh membangkitkan kemarahan, mana-mana membangkitkan sensitiviti kaum di Malaysia ni. Saya yakin hari ini bukan setakat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan setakat PKR, mahu DAP juga akan lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang komen. Jadi kalau tuan-tuan nampak komen-komen, kita pun tahu ramai geng-geng Perikatan Nasional ni begitu frust, tidak dapat membentuk kerajaan, macam-macam fitnah yang mereka keluarkan. Dan kita juga ada juga MT UMNO yang seorang ni
yang kawan baik dengan salah seorang yang kecewa masih lagi cuba upload kenyataan non-zone dan sebagainya. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan. We are here, we will protect our national interest. Jadi kita akan pastikan siapa yang keterlaluan sikit, kita akan tegur. Kita tak akan biarkan benda ni berlaku. Tetapi jangan kita mudah terpancing dengan kenyataan-kenyataan, permintaan-permintaan, dan kita anggap ianya adalah pendirian DAP, pendirian PH. Jangan terlalu cepat jam degan. Cek dulu betul-betul. Kita pun tak akan membiarkan benda ni berlaku. Kita nak kerajaan ni kekal lama. Kita pun tak nak kerajaan ini sekerat jalan tumbang seperti mana kerajaan Pakatan Harapan dulu tumbang, seperti mana kerajaan Perikatan Nasional dulu tumbang. So semua orang akan lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, insyaAllah. Okey. Dok, ini ada soalan dari WhatsApp tu. Ya. Dia tanya macam mana pula dengan subsidi barangan asas itu yang sekarang ni dinikmati oleh bukan saja rakyat Malaysia tapi warga asing tu. Ya. Macam mana nak kawal? Tak, bagi saya itulah kena ada mekanisme. Contohnya macam minyak masak bersubsidi. Ini pun satu masalah. Kalau kita lihat minyak masak kita yang banyak dapat nikmat membeli minyak masak kita ialah warga Singapura, warga Thailand. Kita lihat minyak masak kita diseludup ke Singapura, diseludup ke Thailand. Kalau di sebelah Sabah tu diseludup ke Filipina. Benda ni akan berterusan selagi mana ada subsidi terhadap minyak masak tersebut. Itu sebab memang tepatlah bahawa kita perlu pindah daripada minyak masak yang diberikan subsidi secara pukal. Walaupun hari ini subsidi hanya kepada packaging yang 1 kilogram, kita kena bertukar kepada subsidi kepada kumpulan sasar yang betul. Barulah kita boleh elakkan sebarang bentuk ketirisan. Cuma sudah pastilah akan ada efek. Contohnya peniaga-peniaga kecil yang jual goreng pisang, memang kalau ikutkan memang dia orang ni tak boleh pakai minyak masak bersubsidi ni sebab mereka ni dikira industri. Tapi takkan makcik goreng pisang pun tak boleh beli minyak masak yang bersubsidi. Jadi kerajaan kena fikirkan macam mana mekanisme ni. Sebab kalau misalnya kita berikan subsidi itu dalam bentuk wang tunai secara bersasar kepada kumpulan yang memerlukan, sudah pasti makcik goreng pisang ni pun dapat. Sudah pasti kepada the lower income group, contohnya macam golongan the B40 yang mempunyai pendapatan katalah 4,000 ke 5,000 isi rumah ke bawah, mereka juga akan menikmati subsidi secara bersasar ni. Itu lebih baik bagi saya. Ini secara pandangan lah, pandangan peribadi. Okey? Betul. Okey. Assalamualaikum Datuk. Saya mau Datuk buat live dan jawab berkenaan RPK ni tu. Okey. Raja Petra ni dia kata presiden harus disiasat oleh Bukit Aman kerana menipu YDPA berkenaan dengan itulah surat. Inilah Raja Petra ni dia ahli PAS dia ahli PAS. Jadi kita tahu dia menyokong Perikatan Nasional. Kita pun tahu dia begitu frust sebab parti dia tak menang. Walaupun dia parti dia dah bayar banyak duit, banyak dibelanjakan, termasuklah bagi untuk menjaga Raja Petra ni, banyak juga parti dia belanjakan. Namun mereka menang banyak kursi tapi tak boleh bentuk kerajaan. Itu sebab kita cakap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Kamu fikir dengan memfitnah UMNO dan Barisan Nasional, kamu boleh kembali menjadi kerajaan. Namun akhirnya walaupun macam-macam fitnah ditaburkan, last sekali UMNO juga membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Jadi untuk Raja Petra, tak payah duk sibuk hal UMNO. Untuk makluman Raja Petra, Datuk Seri Zahid membuat keputusan itu kerana dia telah pun sebelum pilihan raya lagi, setiap
calon pilihan raya telah menandatangani aku janji memberikan mandat kepada beliau selaku pimpinan tertinggi Barisan Nasional untuk berunding dan membuat keputusan dengan siapa Barisan Nasional nak membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum yang ke-15 sehinggalah sebelum berlakunya pilihan raya umum yang ke-16. Maknanya mandat diberikan bukan hanya kepada Datuk Zahid untuk memilih hari ini untuk bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan Pakatan Harapan. Maknanya selepas ini kalau ada sesuatu yang menyebabkan BN berasa tak selesa untuk berada dalam Pakatan Harapan, mandat pun telah diberikan kepada Datuk Zahid untuk dia menarik diri daripada kerajaan ini dan menyertai mana-mana perikatan yang baru ataupun pakatan yang baru. Ini kena faham. Kalau tak faham, tolong pergi kat Facebook page saya, Lokman Nur Adam Official, buka balik aku janji yang telah ditandatangani oleh salah seorang calon yang saya dah keluarkan sebiji-sebiji. Bukan sengaja nak keluarkan tanda tangan SD Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi yang itu je yang viral. Saya kutip, saya keluarkan. Saya minta maaf lah. Okey. Di soalan daripada kawan kita Hunter di Melaka tu, dia kata, apakah dengan pengecilan kabinet ni tu akan berlaku rasa tidak puas hati oleh seseparuh MP dari parti-parti dalam kerajaan perpaduan? Itulah saya pun merayu kepada Kebawah-Duli Tuanku yang di Pertuan Agong supaya dapat dipertimbangkan supaya saiz kabinet ni jangan terlalu kecil. Kerana bila saiz kabinet itu terlalu kecil, ada kemungkinan besar kita akan ada ketidakpuasan hati. Kerana orang-orang penting, presiden, timbalan, naib-naib presiden, parti-parti politik, tidak boleh kita letak di dalam kabinet. Dan ini sudah pasti akan menimbulkan rasa tidak puas hati. Contohnya hari ini kita dah tengok macam MCA sudah mula ada suara-suara sumbang yang mengatakan nak meninggalkan kerajaan perpaduan ni. Kalau misalnya Presiden MCA dapat jadi menteri, kalau kita ada jumlah kursi yang mencukupi untuk diagihkan, mungkin benda ni tak berlaku. Dan kenapa dia mungkin membuat keputusan untuk menyokong parti lain? Mungkin disebabkan mungkin dia ditawarkan untuk jawatan menteri kalau misalnya sebuah kerajaan baru diwujudkan. Ini bahayanya lah bila kerajaan tu ada jumlah ahli kabinet yang kecil. Pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun betul juga. Dia nak kurangkan saiz kabinet supaya kita boleh jimatkan jumlah kementerian tak banyak. Jadi pelantikan KSU, pelantikan menteri pun tak perlu banyak, pelantikan susu politik pun akan dapat dikurangkan, kos emolumen pun akan dapat dikurangkan, allowance dan sebagainya juga akan dapat dikurangkan. Banyak benda yang akan dapat dikurangkan. So kita haraplah ambil jalan tengah lah. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kena ambil jalan tengah. Kalau misalnya 32 sebelum ni pun dirasa besar, saya rasa sebelumnya 32 lebih lah, 32 lah lebih kurang. Masuk ke malam ti. So itu pun dianggap besar. Bagi saya, janganlah sampai kabinet ni bawah 25. Kalau 27 tu pun dah cantik lah. Dah cantik lah. Kalau 25 ni terlalu kecil. Berapa? Kalau bawah, kalau 30 pun alhamdulillah. Okey. Okay, Dok. Ni ada soalan daripada WhatsApp juga. Dia tanya pandangan Datuk berkenaan adakah kerajaan akan mengembalikan GST
di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Ini terpulang kepada keputusan kerajaan. Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan sekitar tahun 93, beliau pernah mencadangkan untuk dikaji sama ada GST ini boleh dilaksanakan ataupun tidak, kan? Dan pada ketika itu ianya akhirnya tidak dapat dilakukan kerana krisis ekonomi 1997-98. Namun bagi saya, kalau nak melaksanakan GST pun kena dilakukan secara berperingkat, tak boleh mendadak terus. Memang kita negara memerlukan pendapatan, dan bila pembatalan GST ni pada tahun 2018 telah menyebabkan negara kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun, dan lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak jumlah kehilangan kita. Jadi memang sewajarnya dipertimbangkan untuk GST ini dilaksanakan balik. Tetapi saya harap dapat diberikan masa untuk peniaga-peniaga ni menukar sistem daripada SST sistem kepada sistem GST balik. Ini juga melibatkan implikasi kewangan. Perlu diadakan, diberikan latihan kepada pekerja-pekerja dan sebagainya. Ini memakan masa lah. Dan sudah pasti kerajaan pun perlu memberikan insentif kepada usahawan-usahawan ini bila mereka bertukar kepada sistem GST. Tapi mungkin dalam masa terdekat tu, saya tidak nasihat untuk dalam masa terdekat. Kena bagi masa. Okey. Okay, Dok. Saya rasa Datuk dah jawab soalan ni. Ya. Tapi banyak juga hari-hari orang tanya soalan yang sama ni. Ya. Tentang pendirian untuk 600 bilion ni disiasat tu. Saya yakin kerajaan baru ni akan menyiasat, sebab Datuk Seri Anwar sendiri pun pernah mengeluarkan kenyataan bahawa dia nak tahu apa jadi dengan 600 bilion yang dibelanjakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sepanjang tempoh darurat. Sebab sebelum ini tidak ada sebarang kebertanggungjawaban. Dia menggunakan akta darurat itu dengan sehabis baik untuk berbelanja sehingga 600 bilion. Ini lebih kurang macam dua bajet dalam tempoh 2 tahun punya bajet dalam tempoh berapa bulan kita darurat. Dan saya mempunyai banyak maklumat bahawa sebahagian besar daripada 600 bilion ini diberikan dalam bentuk direct nego project kepada kroni-kroni Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakannya. Jadi sewajarnya lah bahawa Tan Sri Muhyiddin dihadapkan ke muka pengadilan. Pertama sekali kena siasat, dan setelah disiasat didapati memang ada penyalahgunaan kuasa, sewajarnya beliau dihadapkan ke muka pengadilan. Kita tak boleh bagi cat. Ramai orang suruh segerakan itu. Ya, betul. Okey. Okay, Dok. Ini soalan dari sahabat kita juga, daripada WhatsApp tu. Macam mana mahu mengubah naratif pengundi Melayu yang sekarang ni melihat UMNO menyokong PH, DAP dan Anwar Ibrahim? Dia banyak pengundi Melayu hari ni, dia takut dengan DAP ni sebab dia takut dengan apa yang berlaku, yang dimomokkan oleh Mahathir sepanjang tempoh BN di bawah Mahathir. Naratif yang dibawa oleh Mahathir bahawa DAP racist, bahawa DAP chauvinis, anti-Islam dan sebagainya, itu berkumandang lebih kurang 22 tahun. Kemudian bila dia bersama dengan DAP pun, bila dia nak menghalalkan untuk mengelakkan daripada kursi Perdana Menteri diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kena cari musuh dengan DAP. Maka dikorekkan segala apa modal yang boleh dikorek untuk menunjukkan bahawa DAP ni betul-betul tak boleh pakai. DAP ni betul-betul anti-Melayu, anti-Islam.
So bila dia highlightkan benda ni, memanglah orang marah. Dan kita juga tak boleh nafikan bahawa ada setengah-setengah yang lantang mengeluarkan kenyataan. Contohnya macam Superman Yu, walaupun sudah dipecat oleh DAP daripada menjadi ahli DAP, tapi kenyataan beliau diguna pakai, dimanipulate Melayu, skru Melayu dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan orang Melayu begitu bimbang dengan DAP. Cuma saya nak beritahu dengan kawan-kawan kita, berbeza bila mana PAS bergabung dengan DAP, bila mana Bersatu bergabung dengan DAP, berbanding dengan bila UMNO bergabung dengan DAP. PAS bergabung dengan DAP, PAS ni parti kecil. Bersatu bergabung dengan DAP, Bersatu hanya 13 kursi, DAP ada 42 kursi. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, walaupun keputusan pilihan raya ni Barisan Nasional hanya memperolehi 30 kursi, akibat daripada fitnah yang dilemparkan kepada kita, akibat daripada politik wang yang dimainkan oleh Bersatu dan PAS, akibat daripada naratif kalau undi BN, Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Kalau kita fikir dari segi otak yang waras, kalau hari ini orang undi BN, sudah pasti BN yang memerintah. Kita dah cakap, bila kamu undi berbelah bagi, undi yang sepatutnya diberi kepada BN, kamu salurkan kepada PN, pada GTA atau bebas, maka yang akan jadi Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Dan dah jadi realiti. Jadi kena faham, bila ada perkara-perkara macam ni, memang orang akan beranggapan bahawa DAP akan mengulangi apa yang mereka lakukan dalam tempoh 22 bulan yang menyebabkan orang marah dengan DAP. Tapi saya nak beritahu, setiap manusia dia buat kesilapan, dan akibat daripada kesilapan 22 bulan itu, DAP suffer. Pemimpin mereka juga selepas itu berhadapan dengan pendakwan terpilih. Kita lihat Lim Guan Eng, walaupun dah dilepaskan di peringkat awal oleh Tommy Thomas, tetapi ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan Muhyiddin tidak lagi berada di dalam Pakatan Harapan, bila Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, berada di parti luar daripada gabungan yang dalamnya ada Perdana Menteri daripada Bersatu, maka pendakwaan dilakukan ke atas Guan Eng. Ini adalah pendakwaan terpilih. Kita kena terima hakikat, ianya pendakwaan terpilih. Sebab masa Muhyiddin menjadi Menteri Dalam Negeri, dia tahu tentang isu terowong ni, tetapi dia tak ambil tindakan. Tetapi kenapa bila dia dah tak bersama dengan Guan Eng, baru dia buka cerita ni? Maknanya ianya pendakwaan politik, pendakwaan bermotifkan politik. Jadi DAP pun tahu akibat kalau mereka hilang kerajaan ni. Saya yakin DAP akan dapat dijinakkan oleh UMNO. Kita boleh pastikan mereka ni, kita boleh fahamkan mereka, kalau mereka nak teruskan kerajaan ni memerintah hingga cukup satu penggal, make sure mereka kena hormat apa yang telah dipersetujui dalam perjanjian kontrak sosial. Mereka perlu hormat apa yang ada terkandung di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Mereka mesti hormat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Kalau ini semua dihormati tuan-tuan, dan orang Melayu pun tak main lagi isu-isu resis seperti mana yang dulu, untuk menyinggung kawan-kawan kita. Kita tak mempertikaikan, kita tak ada lagi orang macam Papa Gomo, yang mulut dia celupa nak tarik balik kerakyatan masyarakat India dan Cina. Macam mana orang India dengan Cina tak marah? So kalau orang UMNO boleh menghormati hak bukan Melayu, dan orang bukan Melayu boleh menghormati apa yang telah dipersetujui ketika kita nak merdeka di dalam kontrak sosial kita, apa yang terkandung dalam perlembagaan, insya-Allah tuan-tuan, kita boleh pastikan kita boleh hidup aman damai di bawah kerajaan perpaduan ini dengan cukup harmoni.
InsyaAllah tak ada masalah. Jadi tak perlu bimbang. Jangan bimbang, kita akan jadi pengimbang kepada kerajaan ni. Kalau ada yang buat kenyataan yang pelik sikit, kita akan tegur, tuan-tuan. Sudah pasti, bila kita dah bersama dengan mereka, kita akan tegur, ikut channel dulu. Kita boleh call mereka bila-bila masa, kita boleh beritahu, engkau punya budak buat macam ini apa semua. This kind of statement shouldn't be made. Kita nak jadi kerajaan lama, kita tak nak kerajaan ni runtuh seperti mana macam. InsyaAllah, tuan-tuan, saya yakin mereka hari ini adalah ahli-ahli politik yang berpengalaman. Dan pengalaman pernah berada dalam kerajaan, dan pengalaman pernah dijatuhkan, sudah pasti akan mengajar mereka untuk lebih berhati-hati. InsyaAllah. Okey? Dok, saya rasa Datuk dah jawab soalan ni. Tapi mungkin tanya je. Tak payah cakap dah jawab, tak jawab. Okey. Berkenaan dengan audio yang tular Setpol, bekas Setpol Ismail Sabri ni, Dok. So apa agaknya tindakan yang perlu diambil? Itu rasanya dah ada report polis. Biarlah polis siasat. Betul ke tak betul, kita minta pihak polis siasat lah. Kalau misalnya betul, sewajarnya lah siasatan dilakukan ke atas Syed Fazmi ni, dan perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi kita tak boleh nak kaitkan tindakan Syed Fazmi ni kepada bos dia. Tak adil lah. Kena ada siasatan pula. Adakah pernyataan Syed Fazmi tu ada kaitan dengan bos dia? Itu dua perkara yang berbeza. Kita kena beri keadilan kepada semua orang. Jangan simply kita buat judgement. Okey? Okay, Dok. Ini soalan WhatsApp tu, Assalamualaikum, Datuk. Saya nak bertanya ni, rasanya dalam pemilihan UMNO yang lebih kurang 6 bulan lagi, adakah Datuk Seri Zahid dapat mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden UMNO? Saya yakin kalau beliau diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri, saya yakin tidak ada sebarang masalah untuk beliau kekal sebagai Presiden UMNO. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia akan pastikan bahawa setiap kerusi, baik menteri, baik timbalan, baik apa juga yang datangnya daripada UMNO, ianya akan diputuskan oleh UMNO sendiri, dan akan datang list tu daripada Presiden UMNO. Sudah pasti beliau juga belajar melalui pengalaman yang lalu. Beliau tidak akan mengulangi kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan memandai melantik Isyamuddin, melantik Halimah Siddiq, melantik Adham Baba, Khairi Jamaluddin, dan ramai timbalan-timbalan menteri yang bukan daripada list Presiden UMNO. Itu satu benda yang menyebabkan perasaan tidak puas hati yang pertama itu tercetus. So this kind of mistake, I believe that Datuk Seri Anwar is very smart. He will not do it. Okay? Salam, Datuk. I got 3 questions. How will PH trade BN components party like MIC and MCA? How will PH trade BN component party like MIC dengan MCA? I think that question you got to ask PH. I cannot answer on behalf of PH. Is there any strategic /plan into BN to help MIC and MCA garner people to support back? For me, whatever this unity government will do, definitely is for everybody. We will make sure that this government will focus on the betterment of all races, not only the Malays, not only the Chinese, not only the Indians, everybody. Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Dayak, semua kaum lah, semua kaum. So sudah pastilah kalau plan untuk membantu masyarakat India itu, ianya bukan hanya akan it will not only be benefit by the Indian within Pakatan Harapan, but it will also benefit the Indians from within Barisan Nasional itself and those non-partisan public. Kita tak boleh buat polisi dan polisi ini nikmatnya hanya Pakatan Harapan dan orang lain tak dapat. Tak ada.
That will never happen. Even zaman BN pun, BN tak buat macam tu. Kalau kita bagi BRIM, kita bagi pada semua kaum. Tak kira orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina ke, selagi pendapatan isi rumah dia di bawah paras yang melayakkan dia untuk mendapat bantuan BRIM, maka dia dapat. Itu sebab Selangor antara negeri yang mendapat paling banyak BRIM pada tahun 2017 contohnya. That shows that even though that most people in Selangor are not supporting us, but they still get this BRIM. And I believe Dato' Seri Anwar will do the same thing. From your point of view, will MPs from this party, MIC, MCA, given the post in the new cabinet? I'm not sure about that. That is the sole prerogative of the Prime Minister. And for those who are going to be the minister from Barisan Nasional, I believe is going to be the prerogative of the chairman of Barisan Nasional, which is Dato' Seri Zahid Hamidi. And by looking at what happened during the BN Supreme Council meeting, whereby after that meeting and during that meeting, they tried to oust Dato' Seri Zahid and replace Tok Mat as the new chairman. I don't think there will be any seats from for the MIC and MC. Definitely. That's my opinion. That's my opinion. But knowing Dato' Seri Zahid, he is quite strange. He can forgive even his strongest enemy. If he is someone who is full of revenge, definitely people like KJ will not even be one of the candidates. Most of his boys also are nominated as BN candidates, but unluckily most of them did not win. Okay? Soalan daripada peluang tu Ya. Sekarang ni kononnya ramai ahli UMNO katanya rasa kecewa dan nak masuk, nak buka ke parti PAS atau parti Bersatu. Sebab gabungan BN dengan PH. So apa nasihat Dato'? Nasihat saya untuk orang yang nak mengambil keputusan besar, pertama sekali bertenang. Jangan terlalu gopoh. Terlajak perahu boleh gostan. Terlajak kata badan binasa. Saya takut segerak jalan mereka dah sedar bahawa kalau bekerjasama dengan Bersatu tu tak menguntungkan. Jangan sampai last kali PAS pun sedar bahawa mereka telah melakukan kesilapan bekerjasama dengan Bersatu. Memang betul lah time pilihan raya duit banyak, betul tak? Tetapi dalam jangka masa panjang macam-macam boleh berlaku. Kena ingat, Bersatu pernah khianat Pakatan Harapan, Bersatu pernah khianat Barisan Nasional. PAS dia belum kena khianat. Katalah satu hari nanti mereka ni sedar bahawa mereka dikhianati. Kita pula dah tinggalkan UMNO, menyertai pula Bersatu. Apa jadi selepas tu? Apa jadi lepas tu? Jadi tenang dulu. Kalau boleh istiqarah dulu. Tetapi jangan expect lah kita buat istiqarah ni kita terus mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan semua orang makam ni macam tu, Jadi lebih baik tenang dulu. Kalau rasa marah sikit, buat bodoh je sementara tu. Tenang, stay away from politics. Tunggu dah lihat, tengok. Kalau misalnya kita lihat apa yang berlaku 22 bulan lalu berulang kembali dan UMNO tak buat apa-apa, UMNO biarkan saja, then korang nak sertai Bersatu ke nak sertai PAS, silakan. Tetapi kalau UMNO berjaya buktikan bahawa UMNO boleh ubah DAP sebagai sebuah parti yang boleh menghormati, boleh blend dengan
all Malaysia. Boleh menghormati hak istimewa orang Melayu, boleh menghormati Islam sebagai agama persekutuan, mereka accept bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, mereka boleh terima raja-raja Melayu. Maka yakinlah orang Melayu yang lain pun akan lebih yakin. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia people centric. Dia people centric. Sudah pasti banyak benda-benda yang berkaitan dengan dia. Dalam ahli politik ni ada dua jenis ahli politik. Satu ahli politik dia nak kuasa untuk jadi kaya. Tapi saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia nak kuasa untuk tinggalkan nama yang baik. So dia ada dua benda yang berbeza. Bila orang nak kuasa untuk tinggalkan nama yang baik sebelum dia meninggalkan dunia ni, sudah pasti dia akan pilih untuk bahagia rakyat. So banyak benda yang ahli politik nak duduk dalam politik untuk mengayakan diri ni, sudah pastilah banyak ketirisan. Banyak ketirisan. Dan bila banyak ketirisan, banyak untuk kantong sendiri, sudah pasti benda yang boleh beri manfaat pada rakyat tu akan berkurangan. Jadi bila kita ada pemimpin yang mungkin akan letakkan, mungkin bersifat populis, tetapi dia boleh letakkan keutamaan kepentingan rakyat tu di hadapan berbanding dengan diri sendiri. So jangan terkejut kalau selepas ini orang Melayu boleh terima. Orang Melayu boleh terima DAP pun tak mustahil. Dan bagi saya fikir pasal parti saya. Saya fikir pasal parti saya. Parti saya dulu sangat kuat. 2004 kita ada sokongan yang cukup padu. Kita menang 198 kursi tahun 2004. Sebab apa? Sebab masa tu orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Lumawang, Sungai, semua kaum, Iban, Dayak, semua sokong kita. Tetapi apa jadi selepas tu? Kita dah dipecahkan, kita berpecah belah. Orang Cina dah tak menyokong BN, orang India dah tak menyokong BN. So dah jadi orang-orang bukan Melayu menyokong Pakatan Harapan, yang Melayu menyokong Barisan Nasional. Sekarang 2022 lagi parah. Orang Melayu 62.15% saja yang keluar mengundi. Yang tak keluar mengundi lebih kurang 37.88%. Yang keluar mengundi 62.15. Maknanya yang tak keluar mengundi lebih kurang 37.85%. Dan daripada 62.15% tu hanya 33% orang Melayu yang menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Ini amat-amat menyedihkan saya. So untuk fikir masa depan ni, saya nak UMNO ni, saya nak BN ni kembali kuat. Of course, I will think about my party first. Dan tidak ada formula yang akan membuat UMNO ni kembali kuat selain daripada parti yang memiliki ahli di kalangan orang Melayu teramai ni bergabung dengan parti yang memiliki sokongan masyarakat bukan Melayu teramai. Dua parti besar ni bercantum. Kita ada India, Melayu, Cina, semua kaum bersama. Kemudian ada GPS lagi di Sarawak bersama kita. Ada GRS lagi di Sabah bersama kita. KDM. Kemudian yang bebas apa segala bersama kita. Kita ada. We are going to have a very strong party. Kita boleh berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ini dengan sangat cemerlang. Kalau ada sikit payah pun mungkin di Kelantan. Mungkin ada saingan yang sengit di Kelantan. Tempat lain insya-Allah kita boleh menang dengan mudah. So nak tahu boleh diterima ke tidak pakatan ni, kita semua kena mainkan peranan bagi orang faham
kenapa kita kena bersama dengan Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional? Ramai tak tahu ni, orang UMNO sendiri ada yang kata kita ni khianat. Dia tak faham. Kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, 73 kursi yang PN menang ni, sampai mati pun UMNO tak boleh bertanding. UMNO hanya boleh bertanding 26 kursi yang UMNO menang. Ini dia orang faham tak? Dia orang tak faham. So we got to make them understand. Kita kena explain. Kalau ada pun tambahan, ialah kursi-kursi yang PKR menang di kawasan Melayu, itu mungkin kita boleh minta. Itu pun bersatu mestilah minta lebih, sebab mereka parti yang Perikatan Nasional, parti yang lebih besar daripada kita dari segi jumlah kemenangan. Mereka akan nak minta lebih. Dan belum tentu PAS pun tak minta lebih. PAS boleh mendamik dada. Sekarang ni ada 48 kursi. Ini kita kena faham. Kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan, kursi-kursi yang DAP bertanding, mereka tak bertanding di kursi Melayu UMNO. Mereka bertanding di kawasan India dan China. PKR bertanding di kawasan India dan China, dan mungkin di kawasan-kawasan Melayu bandar. Kalau ada tempat-tempat di kawasan kampung yang PKR nak bertanding, kita boleh switch. UMNO ambil kursi di bandar, kita bagi mereka kursi di kampung. Ini kita kena faham. Bila kita bersama ini, kita juga dari segi demografinya, kita menguasai kawasan rural areas, Pakatan Harapan menguasai kawasan urban areas, maka kita ada formula yang cukup cantik untuk menang di masa akan datang. Kita boleh kembali pulihkan UMNO ni, InsyaAllah. Okey. Ini satu komen dalam live ni tu komen jahat sikit lah. Dia kata perdalaman UMNO 26 kursinya nak jinakkan DAP yang 40 lebih kursi. Dia kata boleh ke? Logik ke? Dia kata dia kata UMNO ada 26 kursi je. Macam mana nak jinakkan DAP yang 40 lebih kursi? Macam mana nak jinakkan DAP yang ada 40 lebih kursi? Pertama kena ingat kalau UMNO tarik sokongan, tumbang tak kerajaan ni? Tumbang tak? Tumbang? Betul tak? Dan kenapa dulu PAS tak boleh nak jinakkan DAP? PAS parti yang sangat kecil, bersatu, menang 13 kursi, dia dapat jadi Perdana Menteri. Sudah pasti dia tak nak hilang kursi Perdana Menteri tu. UMNO hari ni, kalau UMNO nak jadi Perdana Menteri, hari ni UMNO tawarkan kepada Muhyiddin Yassin, kau terima UMNO jadi Perdana Menteri, anytime kita boleh jadi Perdana Menteri. Kau rasa DAP tak berhati-hati bab ni? DAP dah pernah hilang kerajaan. Hari ni kita tengok DAP punya pengorbanan di Perak, di Pahang. Mereka menang kursi banyak, dia bagi kita jadi menteri besar. Di Perak, bukan setakat mereka bagi menteri besar, kita ada 9 kursi je, mereka ada 24 kursi. Dia bagi menteri besar, dia bagi 3 exco, dia bagi speaker, dan mereka bersetuju tarik balik tuntutan 999 tahun tanah pajakan di Kampung Baru. Ini tak kira pengorbanan. Malah Anthony Loke berkata, dia kata kalau mereka tidak ada dalam kerajaan pun tak apa, asalkan Dato' Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Itu solidariti DAP untuk Anwar Ibrahim. Tapi kita macam mana? Kalau pilihan raya, dah lah Presiden UMNO tu bukan poster boy, Presiden UMNO bukan Perdana Menteri, Presiden UMNO dah suruh buat pilihan raya cepat. Jangan lambat, jangan bagi masa pada musuh untuk bersatu, mengumpul kekuatan. Tetapi apa yang Presiden MCE buat? Apa yang Presiden MIC buat? Apa yang Presiden PBRS buat?
Dia desak Dato' Zahid letak jawatan. This is very wrong. You go into an election together. You should have collective responsibility. You cannot put the blame only on the president, on the chairman of Barisan Nasional. Kamu pun dalam kerajaan, kamu menteri, apa kamu buat? Kenapa sokongan masyarakat Cina tinggal 5% saja untuk Barisan Nasional? We should question MCA. What have you done? Tapi tak pernah pun UMNO buat macam tu. Tak pernah pun. Daripada 2008 lagi, mereka gagal, kita tetap letak dia dalam kabinet. 2013, bila kita buat, kita dah gagal 2013, kita tetap letak dia dalam kabinet. Mereka duduk sekejap kat luar, lepas tu dia masuk balik kabinet. Betul tak? 2018 kita kalah. Kita tak blame MCA kerana gagal untuk tarik sokongan masyarakat Cina. Kita tak blame MIC. Kita still intact. Bila tubuh kerajaan melalui langkah Sheraton, mereka tetap jadi menteri. Ramai orang-orang dia jadi senator, jadi menteri, timbalan menteri. Tak ada pun kita bising. Apa tiba-tiba kali ni sampai tergamak nak suruh Presiden UMNO letak jawatan pengurusi BN? Berapa banyak offer dia orang? Kita nak tahu juga. Okey, ada lagi? Last soalan daripada Melaka tu. Ya. Dia kata apa pandangan Datuk, adakah satu hari nanti PAS akan meninggalkan PN? Ada kemungkinan tak? Saya yakin. Saya yakin. Bukan nak cakap apalah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba buka mulut jemput PAS bersama pun tak mustahil. Tak mustahil. Apa ni contohnya kalau tiba-tiba ada benda polisi-polisi yang UMNO tak berpuas hati, UMNO nak tarik sokongan, bila masa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jemput balik PAS bersama? Tapi lepas tu mereka kena hadap lah. Mereka dah ada pengalaman bersama dengan PAS. UMNO pun dah pernah ada pengalaman bersama dengan PAS. Kita faham sangat PAS ni macam mana. Anwar Ibrahim pun lagi faham daripada PAS. Sudah pasti ada sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional berbanding dengan Perikatan Nasional. Mesti ada sebab. Dan bagi saya, benda ni semua takkan berlaku bukan dengan izin Allah. Mesti ada hikmah ni. Saya cakap terus-terang lah, saya sampai semalam saya masih upset kita kalah ni. We have tried our level best. Apa kita buat nak pastikan kita menang ni? Tapi tak ada rezeki kita. Kita kena terima hakikat. Dan mungkin inilah yang Allah Ta'ala nak bagi jalan supaya UMNO boleh dapat sokongan masyarakat berbilang kaum. Kita bukan hanya bergantung pada orang Melayu. Ini juga way forward untuk UMNO mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. When we are talking about rakyat Malaysia does not only consist of Malay. Kita ada pelbagai kaum. Inilah peluang dia. Mungkin mesti ada hikmah di sebalik.